Jadi secara umum bila sebut mukjizat, tidak kita terpaksa menceritakan satu lagi perkara yang juga dianggap ajaib, perkara yang dianggap luar biasa, yang juga dinisbahkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi benda tersebut kita sebut dalam istilah sebagai al-irhas. Apakah yang dimaksudkan dengan al-irhas? Satu kejadian yang luar biasa yang berlaku kepada para nabi ataupun para rasul. Kalau demikian makna al-irhas, kalau demikian definisi al-irhas, apakah perbezaannya dengan mukjizat? Mukjizat ni benda luar biasa yang berlaku pada nabi dan rasul, dan irhas juga sebagaimana yang disebutkan tadi, perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi dan rasul. Jadi tidak ada perbezaan seolah-olah. Jadi perbezaan yang jelas, terang dan nyata ialah al-irhas ini ialah kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan rasul sebelum mereka ini diangkat ataupun dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Pelik juga, ajaib juga, luar biasa juga, tapi al-irhas ni berlaku sebelum mereka ni, depa ni diangkat Allah jadi rasul. Manakala mukjizat, kejadian luar biasa selepas mereka tu diangkat jadi nabi ataupun rasul. Saya sebut beberapa contoh al-irhas. Al-irhas berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah sewaktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Keadaan tubuh badan baginda dilahirkan dalam keadaan bercahaya. Masa ni dah jadi rasul ke belum? Baru lahir, baru beranak, tak jadi lagi. Jadi kejadian luar biasa ini disebut sebagai al-irhas. Antara contoh lain, ketika Rasulullah ini diberikan oleh ibunya Aminah kepada ibu susuannya untuk dipertanggungjawabkan, iaitu Halimatun Sa'diyah, seorang wanita daripada perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi Rasulullah dibawa oleh Halimatun Sa'diyah dan suaminya ke perkampungan tersebut. Dan kita tahu daripada riwayat-riwayat sirah, perjalanan kisah hidup Nabi Muhammad, sebelum ini keadaan perkampungan tersebut bagaimana? Ternakan-ternakan, gembalaan-gembalaan mereka semuanya kurus-kurus. Sifat mereka macam tak cukup zat, kurang daging, kurang susu dan sebagainya. Begitu juga dengan hasil pertanian dan tanaman-tanaman mereka. Tak berapa menjadi, tak berapa subur, tak berapa nak hidup. Jadi selepas kehadiran Rasulullah di perkampungan tersebut, apa yang berlaku, apa yang berubah? Kambing-kambing, ternakan-ternakan dan gembalaan-gembalaan tadi makin sihat, makin gemuk, makin berisi, susu keluar mencurah-curah. Begitu juga dengan tanaman-tanaman tersebut yang hidup subur, hidup menghijau. Ini juga adalah irhas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi seorang rasul. Begitu juga yang selalu disebutkan, yang masyhur, yang popular. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, pasti akan ada awan yang sentiasa menaungi baginda, meneduhi, memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu juga adalah al-irhas yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, ada sebahagian daripada ulama-ulama yang membahaskan adakah al-irhas ini hanya berlaku selepas kewujudan, selepas kelahiran seseorang nabi, ataupun al-irhas ini juga boleh berlaku sebelum nabi itu ada, sebelum nabi itu dilahirkan. Secara bahasanya, mengikut rasional dan logik, nak jadi irhas pada seseorang nabi, nak jadi irhas pada seseorang rasul, mestilah kena ada dulu.
kena beranak dulu, kena lahir dulu, kena wujud dulu, barulah irhas itu dapat dinisbahkan kepada mana-mana nabi atau rasul. Tetapi ada sebahagian ulama yang mengatakan al-irhas juga boleh berlaku sebelum kelahiran. Contohnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peristiwa yang besar dan penting dalam sejarah. Contohnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil tu. Dalam surah Al-Fil ialah peristiwa apa? Peristiwa tentera-tentera Abraha, tentera-tentera bergajah yang datang daripada kota Yaman. Datang untuk menyerbu dan menjahanamkan kota suci Mekah secara umumnya dan khususnya untuk menghancur dan menjahanamkan Kaabah. Tetapi apa yang diniatkan oleh Abrahah itu tidak berjaya, tidak kesampaian kerana adanya perancangan dan pertolongan daripada Allah dengan datangnya tentera-tentera daripada burung-burung yang kita istilahkan burung ababil menghancurkan dan menggagalkan perancangan daripada tentera Abrahah sehingga mereka semuanya mati bergelimpangan, dan ini terkenal dalam sejarah. Kenapa dikatakan sebagai irhas? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada sejarah, kisah kebiadaban, raja-raja yang ingkar, raja-raja yang kafir bukanlah penanda, bukanlah yang pertama tentang kes Abrahah terhadap kota Mekah. Kalau kita selusuri sejarah sebagai contoh 587 sebelum Masihi. 587 sebelum Masihi ini berlaku di mana? Berlaku di Jerusalem. Berlaku di kota Baitul Maqdis. Pada masa itu tentera-tentera yang dipimpin oleh raja daripada Babylon. Ini selepas zaman Nabi Ibrahim, selepas zaman Namrus, iaitu Raja Nebukadnezar, Raja Bukhtansar, yang membawa tentera-tenteranya menyerang kota Baitul Maqdis, kota suci umat Islam pada waktu itu. Hasilnya negara Yahudi ataupun Bani Israel pada masa itu dihancur leburkan. Bahkan Masjidil Aqsa juga dihancurkan oleh mereka. Itu bukti kebiadaban mereka terhadap rumah Allah. Kali yang kedua berlaku pada 70 sebelum Masihi. Ini pada zaman Rom. Tentera-tentera yang dipimpin oleh komander Rom pada masa itu datang buat kali kedua. Tempat mana? Tempat yang sama. Setelah dibangunkan kembali kota Baitul Maqdis, diserang buat kali yang kedua kota Baitul Maqdis dan juga dihancurkan rumah Allah. Kebiadaban terhadap rumah Allah buat kali yang kedua, Masjidil Aqsa dihancurkan. Dan Abrahah mengulanginya untuk konteks kebiadaban terhadap rumah Allah. Tetapi apa yang membezakan dua kejadian sebelumnya dengan peristiwa tentera bergajah? Yang membezakan antara dua kejadian ini ialah dalam konteks penyerang. Yang menyerang itu ialah raja yang kafir. Nebukadnezar kafir. Tentera-tentera yang dipimpinnya juga adalah kafir. Tetapi tempat yang diserangnya itu adalah kawasan suci dan di dalamnya berisi manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Buat kali yang kedua pun sama. Komander-komander daripada tentera Rom tu kafir. Tentera-tentera yang dipimpin olehnya pun kafir, dan tempat yang diserang dan manusia yang berisi di dalamnya adalah manusia yang beriman. Tetapi apa yang berlaku? Allah menangguhkan laknat ke atas mereka, yakni ke atas penyerang. Dengan kata lain, Allah tidak terus menghukum dan menguji mereka sebagaimana Abrahah. Maksudnya lepas dia serang rumah Allah, lepas dia serang orang-orang yang beriman, mereka masih boleh hidup bebas. Tak jadi apa-apa kat mereka. Dan mereka mati sesuai mengikut keinginan dan keizinan daripada Allah. Tetapi yang berbezanya, Abrahah itu kafir. Tentera-tentera yang dipimpinnya juga kafir, tetapi manusia-manusia yang berada di kota Mekah pada masa itu ialah manusia yang beriman Islam atau jahiliyah. Masyarakat jahiliyah yang rata-rata adalah golongan
Musyrikin, hak serang tu kafir, hak diserang tu rata-rata jahiliah dan musyrikin. Tetapi untuk bab ini Allah menangguhkan perancangan mereka, lantas menggagalkannya, dan Allah terus hukum mereka pada waktu tu juga. Sampai hangus, sampai lingkup, sampai mati semuanya. Atas sebab itulah ulama-ulama mengatakan peristiwa ini juga adalah irhas, tetapi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk kisah ni dalam kitab Sirah Rahiq Makhtum Syekh Mubarak Furi. Jadi di sini jelas kepada kita perbezaan di antara irhas dengan mukjizat.